Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'ala. Sambungan kita, kata Musannif rahimahullah ta'ala, ya'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal-istihalati wal-jawazi. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal-istihalati wal-jawazi. Fal-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, wal-mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. InsyaAllah kita nak sambung bicara, mula nak masuk kepada bicara kitab kita. Setelah dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah, nak mula bicaralah kitab yang dikarang atas nama Matan Ummil Barahin ni. Kalau tengok terjemah tu, matan lah terjemah kita pun, maksudnya satu perkataan ringkas, pendek, padat. Matan. Maksudnya ibu. Barahin dia plural daripada singular dia, burhan. Kita biasa dengar burhan, artinya bahasa mudah burhan, dalil. Kita akan belajar nanti burhan tu apa, insya-Allah. Jadi kitab ni nama Ibu Segala Dalil. Dinamakan begitu kerana selepas dia senaraikan apa yang wajib atas kita untuk belajar, faham dalam bab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selepas disenaraikan apa yang kita kena i'tiqad pada Allah Ta'ala, begitu juga nanti pada Rasulullah, dia akan berikan dalil hujah satu-satu dengan kaedah burhan, kaedah pendalilan, gunakan metodologi berfikir yang semestinya ada ambil Quran hadis. Tapi lalu nanti kita sebut, walaupun kitab ni dia tak sebut Quran hadis, tapi dia adalah intipati daripada Al-Quran dan hadis. Satu dipanggil Ummul Barahin. Pasal antara benda besar yang dia nak highlightkan adalah akidah yang dia nak bicara ni semuanya ada dalil. Dalil pula tu bukan saja dalil naqli tapi akli. Bahkan dengan akli saja pun dah cukup memada untuk tak boleh dinafikan sama sekali apa yang dia akan sebut nanti dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Apatah lagi yang memang didatangkan dengan Al-Quran dan hadis. Memang ada pun
Cuma kita baca ni matan disebut ringkas. Kalau memang kita nak lihat pembahasan satu-satu dengan dalil, hujah disebut detail akli nakli ni, maksudnya tunjuk Quran hadisnya, tengok syarah-syarah dia, tengok hasyiah dia, insya-Allah. Baik, jadi pembincangan pertama setelah dia sebut bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, kata dia, ilam, ketahuilah oleh kamu, annal hukmal aqliyah, bahasanya hukum akal, yang hasiru, dia terjemah sini tersimpan, maksud tersimpan ni terangkum, terkandung, terhad di dalam 3 bahagian saja. Hukum akal dia ada 3, takkan ada yang keempat. Mana dia? Al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Itulah kata dia, terjemah mudah, al-wujub ni wajib, mustahil dan harus. Jadi mula-mula dia nak hadapkan kepada kita sebelum nak masuk belajar akidah ni, dia nak faham apa? Dia nak fahamkan kita kepada apa? Nak menunjukkan perkara besar kita kena belajar dan faham peraturan kita nak menuntut ilmu ni, khasnya nak mengenal Allah Ta'ala. Alat paling besar yang kita akan pakai nanti, akal. Akal memang anugerah besar Allah Ta'ala beri pada kita. Dengan akal lah dinamakan kita manusia. Bukankah gitu? Haji tanya soalan itu. Sebab ada buat yang sesat tu, na'udzubillah. Bila kita bicara bab hukum akal ni, dia pertikaian kita. Kita dah bicara akidah, awal-awal dah bicara hukum akal. Nak cerita akal, pakailah Quran hadis. Astagfirullah. Memanglah pakai Quran hadis. Tapi Quran hadis pun kalau kau syarah dengan tak pakai akal, macam tak pakai akal je. Macam mana kita dah bicara lepas, ayat-ayat mutasyabihat khasnya, bahkan ayat-ayat Quran yang muhkam pun, kalau tak diselesaikan dia dengan betul-betul, macam orang tak berakal je, sesat, bukan dapat hidayat. Satu alat besar kita untuk boleh berjalan betul atas muka bumi ini, Quran hadis, dia mesti diimbangkan dengan akal yang waras. Quran hadis tak boleh disyarahkan dengan nafsu. Akal yang waras pun takkan jadi waras kalau tak berpandukan dengan Quran hadis. Jadi kedua-dua akal dan Quran hadis ni dijadikan apa? Perlu ada pengimbangan, dan kita nak mengimbang ni, kita bukan ahli. Betul, kita bagi bicara ni, yang ni adalah hukum hakam yang telah dibicara oleh orang yang pakar sebelum kita. Kita bicara masalah mazhab, imam-imam mujtahidin, salafus salih, siapa dia salaf, dan khalaf pun dah ada awal zaman Rasulullah. Kepakaran mereka dalam ilmu, dalam bab ayat Quran ni, antaranya sampai ayat-ayat mutasyabihat pun ada kemampuan mereka di atas kepakaran mereka dengan ilmu tu, boleh ada keupayaan untuk mentakwil Quran pada ayat-ayat mutasyabihat. Dah berlaku seawal zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah mendoakan mereka. Mereka ni akal mereka sangat cerdik, melepasi daripada kebodohan zaman kita lah ni kan. Zaman dulu memang cerdik sangat. Jadi kecerdikan yang ada pada mereka itulah yang telah mereka bekalkan kepada kita. Dengan itu dikarang oleh ulama dulu kepada kita kitab yang seumpama macam ni, walaupun kecil, nipis, baca satu malam sekali lalu je habis, tapi wallahi dia adalah intipati daripada seluruh Al-Quran hadis, rumusan yang sangat padat mengenai bab ketuhanan dan kerasulan. Jadi satu dia datangkan awal-awal, perkara yang paling besar kita kena belajar dan kenal adalah hukum akal. Atau pembincangan hukum akal tak susah, kita sebut ya sekali lalu. Hukum akal terbagi pada 3. Hukum akal dia takkan ada yang keempat, dan takkan kurang daripada 3. Tiga lah. Yang ni kalau istilah dalam ilmu usul fiqh dipanggil al-adat la mafhuma laha. Angka yang tak ada mafhum. Maksudnya 3, tak kurang, tak lebih. Jadi hukum akal ada 3. Bahasa yang dipakai
Yang kita ambil bahasa Melayu mudah je, wajib, mustahil, harus. Kenapa ada tiga je? Kerana akal kita, dia akan ada kemampuan untuk memikirkan dua. Tiga ni saja. Astagfirullah. Tiga ni saja. Tiga tu apa? Sama ada mesti, ataupun tak mungkin, dua-dua, ataupun boleh jadi. Akal kita tiga tu je, tahap dia. Boleh jadi tak esok hujan? Boleh jadi tak esok kiamat? Ada bab nak menggunakan akal tu, dia kena ada maklumat untuk kita beri satu, untuk memberi keputusan. Tak boleh sebarang. Satu, nak kena faham disiplin-disiplin hukum akal tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, di atas pembahagian tu ada tiga, wajib, mustahil, harus. Baik, kita kenal sekali lalu. Fal wajibu, maka kata dia hukum akal yang wajib ni, apa dia wajib ni dalam takrif hukum akal? Dia lah ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Dia lah apa yang tiada dapat digambarkan ketiadaannya pada akal. Itu saya baca terjemah. Boleh faham? Bahasa dia ringkas kan? Apa maksud ni? Benda yang perkara, barang. Kalau kitab lama dia terjemah barang kan? Dia lah apa-apa saja perkara yang akal tidak boleh menerima ketiadaannya. Akal mesti kata mesti ada. Tak dapat tidak. Akal tak boleh nak menafikan dia. Perkara yang akal tidak boleh menidakkan dia, yang tu dipanggil wajib. Misalnya kita, contoh wajib, kita buat kita, kan nak jawab macam tu kena ada otak lagi kan, ada maklumat kan. Kita buat kita, mak bapak kita buat kita. Mak bapak kita sebab kita ada, mereka tak buat kita. Kita pun tak buat diri kita. Betul, macam mana kita boleh ada? Sudah semestinya ada yang membuat kita. Tak mungkin ada kita tanpa ada yang mengadakan kita. Tu hukum akal ya. Dan disiplin hukum akal ni bila disebut dengan takrif ma la yutasawwaru fil aqli adamuh ni, dia tidak akan berlaku di sebalik. Contoh yang kita bicara tadi, bolehkah kita ada yang memang tak ada siapa menjadikan kita, tapi memang kita ada yang kita boleh ada sendiri, tiada siapa yang mengadakan kita, tapi kita dengan tiba-tiba jadi ada, boleh? Itulah dipanggil wajib akal. Kita menerima konsep kita ni tak boleh ada, melainkan ada yang mengadakan kita. Kita mewajibkan, memestikan setiap makhluk ni mesti ada yang menjadikan makhluk. Tu hukum akal tu, besar tu, fahaman tu. Itu adalah hukum akal dan tidak akan boleh ada siapa mengingkari hukum ini di kalangan orang berakal. Orang yang akal sempurna dia tak akan bangkang perkataan ni. Kalau ada orang bangkang dia kata mana pula. Banyak benda kata dia yang boleh ada begitu je, tak ada siapa yang mengadakan. Yang ni memang bengap, peringkat gila macam. Pasal apa ni? Pasal akal dia tak waras. Dia bercakap macam tak ada kepala otak, tak ada kemampuan dari berfikir langsung untuk dia nak boleh menilai sesuatu, untuk dia nak katakan wajib ataupun sebaliknya. Lalu sebut mudah itulah. Taswir ataupun gambaran yang paling baik dalam bab-bab wajib akli ni, semuanya adalah berkaitan bab ketuhanan. Kalau kita terus masuk ke bab ketuhanan tu, misal apa dia? Tahu mana? Kita mana boleh ada sendiri? Mesti ada yang mengadakan kita. Mesti ya. Kita melihat,
Kita mendengar, kita hidup. Takkan kita hidup tapi yang menghidupkan kita tak hidup? Yang menghidup kita lah yang hidup. Kita asal boleh jadi hidup tak hidup. Pasal ada di kalangan kita yang dah tak hidup. Ada yang di kalangan kita pun belum hidup lagi. Yang kita duk hidup. Jadi asal kita ni boleh jadi hidup tak hidup. Tapi takkanlah yang menghidupkan kita ni dia tak hidup. Boleh faham? Saya buat apa? Tu besar tu hukum akal tu. Kenal Allah tu. Dan itulah pencapaian yang kita nak capai. Dan hukum akal tu menepati Quran. Kalau saya sebut Quran nanti lagi banyak sangat. Satu ulama dia mula-mula datangkan bab mengenal akidah ni, dia suruh gunakan akal siapa? Sebab akal adalah alat yang paling mudah yang ada pada kita, yang semua manusia selain pada yang sindrom-sindrom, yang orang gila tu lain hal lah, dia tak ada akal. Semua ada alat akal ni yang kalau dijana dengan betul, pastinya boleh mengenal Allah Ta'ala, boleh mengiktiraf siapa Allah Ta'ala yang sebenarnya, dan memang iktiraf Allah la ilah. Makhluk ni tidak akan mempunyai sifat ketuhanan sama sekali. Kalau dengan menggunakan alat akal saja pun dah cukup sebenarnya, dah memada untuk kita boleh proses dan mencapai tahap tu. Hatta disebut oleh para ulama kita, sekalipun kita tak belajar Quran dan hadis. Satu, Allah Ta'ala hikmah dia bangkitkan Nabi kita Muhammad SAW di kalangan ummi. Ummi maksudnya bukan orang bertamadun dari sudut membaca dan menulis, tapi mereka boleh mengenal Allah Ta'ala. Siapa? Membaca tak boleh, menulis tak boleh. Macam mana boleh kenal Allah Ta'ala? Apa alat yang digunakan oleh Rasulullah untuk menjana mereka ni boleh sampai beriman kepada Allah Ta'ala? Apa dia? Akal. Akal lah menyebabkan mereka boleh bertukar daripada keadaan jahiliyah kepada Islam. Asal berpahaman dengan pahaman yang di sebalik daripada ajaran Islam, dapat ajaran Islam ni pegang sungguh-sungguh, tak bertukar-tukar dah, kan? Sampai sanggup dibunuh dan sanggup mengharungi lautan api sekalipun, turut bahasanya, sekalipun dibunuh dia tak akan tukar dah pendirian dia. Pasal apa? Akal yang telah disuluh dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang membenarkan dia adalah benar-benar utusan Allah Ta'ala, pun dengan menggunakan dalil akal juga. Apa dia? Dia ummi, datang ayat Quran yang ahli sastra pun tak boleh lawan. Tu dia punya kaedah akliyah tu. Boleh faham saya sebut apa? Kalau kita cerdik pandai, kita pandai bercakap, orang lain tak boleh lawan, tak heran. Ni Rasulullah ummi, datang ayat Quran, dia kata yang ni wahyu. Kalau kau tak percaya ni wahyu, kau cuba buat seumpama ni. Dia orang tengok bahasa Quran pun dah tercengang dah. Tu mengajar satu keupayaan berfikir, benar Muhammad ni utusan Allah. Hukum akal tu. Pasal mana mungkin orang yang ummi boleh mengeluarkan hukum hakam, cerita-cerita, perkara-perkara ghaib sebelum kejadian manusia, cerita langit bumi, astronomi, syurga, neraka, azab, bab ketuhanan, umat telah dulu, Nabi Adam, Nabi-Nabi sebelumnya. Boleh sebut seolah-olah dia berada pada zaman itu. Cerita dalam Quran, kejadian langit, bumi, apa, bintang, bulan, seolah-olah Nabi Muhammad ni dia pernah explore, pergi angkasa, pergi tengok apa dia matahari, bulan, bintang, cakrawala. Seolah-olah dia pernah pergi situ. Dia boleh cerita bab malaikat, dia boleh cerita bab jin, seolah-olah dia pernah pergi alam jin dan alam malaikat. Padahal tak pernah pergi pun, duduk Mekah ya. Tapi wahyu yang datang tu, orang yang ada akal dia kata apa? Benar, sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sungguh utusan Allah Taala ni. Apa kaedah yang dia datangkan? Akal.
Mukjizat yang diberi kepada Nabi Rasul adalah dalil akal. Sama ada mukjizat beri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada beri pada Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi yang terdahulu. Mukjizat tu dia adalah kaedah berfikir dengan akal. Pasal apa? Pasal datang benda pelik macam ni, luar biasa, takkan ada dalam keupayaan manusia boleh membuatnya. Akal yang waras akan kata apa? Benar, ini adalah utusan Allah Ta'ala. Akal lah tu. Saya nak tunjukkan apa? Satu alat besar untuk boleh mengenal Allah Ta'ala, akal. Satu, ditaklifkan kita semayang, akal. Ditaklifkan kita untuk semayang, untuk ilmu, akal. Orang yang tak ada akal, hilang kefarduan untuk belajar, mengaji dan kefarduan-kefarduan syarak. Pasal apa? Tak pakai. Satu, lembu bukan gaduh dan semayang. Satu, siapa tak semayang tu lembu lah. Pergi bahasa itu. Itu sebut lembu. Babi semayang lah. Siapa tak semayang tu babi. Oh, bahasa. Takkan tak ada akal. Siapa tak mahu semayang ni bagi hina pada babi. Babi tak ada akal tak semayang. Kau ada akal tak semayang. Babi lagi mulia pada kau. Kau tu bukan kau. Hasan pula ni. Ni apa ni? Kaedah berfikir Kaedah berfikir tu. Dan kaedah berfikir inilah siapa boleh capai, walaupun itu dia kata, dengan apatah lagi kita belajar dengan kitab suluhan ulama, walaupun kita tak hafal satu ayat Quran pun, tapi dengan apa yang telah diasuh oleh ulama ni, kita boleh kenal, boleh faham, boleh mengiktiraf siapa Allah Ta'ala, siapa kita, yang kita akan rasa memang kita sangat berhajat pada dia. Allah ni, dialah yang menunaikan segala hajat dan keperluan kita yang kita takkan boleh ada, melainkan kita semua datang daripada dia. Semestinya yakin, seyakin-yakinnya pergantungan kita hanya pada dia. Tidak ada selain daripada Allah Ta'ala yang boleh jadikan tempat bergantung. Alat dia apa? Akal. Satu orang yang akal dia belum tersuluh untuk boleh mengenal Allah Ta'ala, sekalipun hebat sebut ayat Quran gini-gini, katalah gitu, sekalipun hafal ayat Quran, minta maaf sebut tawang dengan ayat Quran sikit, tapi selagi belum waras fikiran, belum selesai hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Bukan kata belum selesai, saya silap, tak mula pun. Al-Quran yang dia hafal ini kerana sikit tak beri kesan pada dia dengan apa yang dia hafal. Duduk mahan tapi hafal Al-Quran, dia tak pernah ada apa perasaan pun Quran yang dia sedang baca dan dia sedang hafal. Macam apa? Tak, saya nak sebut bahasa macam tak berakai je. Macam apa? Dia tak sedar apa yang sedang dia belajar, apa yang sedang dia hafal. Duduk tempat ngapai itu bagus dah, tapi dia tak sedar apa benda dia hafal. Apalah susah-susah hafal Al-Quran ni, buat beban kepala. Pagi-pagi sebelum subuh dah ni ngapai Quran. Pasal belum ada akal. Proses pula proses tarbiyah, proses belajar. Bagi latihan begini, hafal macam ni. Dia belum ada akal lagi. Kalau dia dah hafal 30 juzuk Quran sekalipun, terror, tak lupa satu pun yang Quran. Test tengok syahadah satu hari 30 juzuk, tak silap satu pun walaupun satu huruf. Belum tentu berakal. Sorry sikit nak sebut tu. Maksudnya apa? Akal bab lain, itu buah hafal belum tentu berakal. Belum tentu berakal. Nak kira hafal, saya pergi India, pergi Gulbarga tu, ada satu tempat makam Aulia, Khaja Bandar Nawas. Dia panjang cerita tu, saya sebut ringkas je. Antara yang pergi ziarah makam tu, ada seekor burung kekak tua yang pada zaman pemerintahan Raja India dulu tu, yang dia ni salah seorang daripada Aulia yang masyhur pada zaman tu. Ada burung kekak tua dia hafal 30 juzuk Quran. Ada makam dia. Maksudnya apa? Tuan ni hafal Quran 30 juzuk. Sampai burung kekak tua hafal Quran. Jadi takat hafal Quran, burung kekak tua boleh hafal Quran, yang buat malu kan? Dengar. Untuk kita yang tak hafal Quran ni macam. Itu satu. Memang bukan senang juga nak hafal Quran, betul tak? Setidak-tidaknya buat satu azam. Aku kalau boleh nak hafal ayat Quran. Nak hafal ayat Quran. Buatlah azam, apa payah kan?
Pasal Quran mulia. Bagus tak? Hafal lagu ke hafal Quran bagus? Alhamdulillah, orang tak ada lapangkan dada kita. Takkan tak ada semangat sikit pun nak hafal Quran. Memanglah. Jadi kena mengakulah, aku ni jahat, aku ni buruk nafsu, aku ni tertipu dengan tipu daya syaitan. Lagu hafal ni, hafal. Macam mana pun nak sebut, setidak-tidaknya ada satu perasaan mengenal. Kita tahu pasal Quran ni kalamullah, bukan kalam manusia. Kita nak faham kalamullah tu satu hal, tapi kena ada perasaan, ini bukan kalam manusia ni, ini kalamullah ni. Kalau kita dah ada iman, alhamdulillah. Tapi jaga, ada orang yang walaupun dia dengar ayat Quran, dia kata apa? Innaha laqaulul bashar. Kata dia, yang ni perkataan manusia, perkataan makhluk. Muhammad pergi belajar kat mana ni, satu dia sebut yang ni, dia pandai sampai sastrawan pun tak boleh kalahkan dia. Dia tuduh Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir, sebagai apa, tok nujum, macam-macam gelaran dia beri kepada Rasulullah. Maksud apa? Dia tak berakainya dia. Tak berakainya dia. Saya sebut isu tu. Jadi kita walaupun dah sembahyang, walaupun dah hafal Quran, ada boleh baca Quran, belum tentu berakai tau. Satu, belajar tauhid ni belajar untuk suluh akal ni, supaya boleh mengenal sesuatu yang sebelum ni kita belum kenal. Akal Allah Ta'ala beri kat kita, dia adalah satu alat yang paling besar untuk kita boleh mengenal Allah Ta'ala. Dan memang akal Allah Ta'ala beri ni tiada lain matlamat dia, melainkan untuk boleh mengenal Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul supaya boleh mentauhid Allah Ta'ala, sedar Allah Ta'ala, always realize Allah Ta'ala. Bunyi yang putih sikit, sentiasa sedar Allah Ta'ala, la ilaha illallah, Allahu sedar, Allahu sihatku. Letih ni, tu ada yang banyak sangat ilmu nak kena belajar. Aku letih, aku penat. Tu letih, sihat, tidur. Orang sihat, Allah sihat aku, alhamdulillah. Bukan tidur sihat kita. Sabab dia tidur, sabab dia kena makan, sabab kena minum. Kadang-kadang nutrition, ubat, apa seumpamanya. Orang ada akal, dia akan kata ubat. Kadang-kadang orang ni makan ubat tak sihat, kita makan sihat. Ubat bukan menyembuh, ubat laluan menyembuh. Ada orang tak makan ubat pun sembuh, ada orang makan pun tak sembuh-sembuh. Nak menunjukkan ubat bukan penyembuh, tapi yang menyembuh mesti ada. Ni hukum akal. Ni hukum akal. Menyembuh mesti ada. Siapa? Allah. Mesti. Satu bab hukum akal ni paling besar sekali, dia bab ketuhanan. Adapun yang kita duk tengok keliling ni, kebanyakannya bukan hukum akal. Keliling kita ni banyaknya bukan hukum akal, dia semua hukum adat. Tengok lampu ni tak menyala, elektrik ada putus ayah kot, buat kat sini menyala, buat kat sini menyala. Adalah benda tak kena tu, wayar putus ke, kat piu, kat sui ada semut ke, ada lah tu, wayar kat situ, macam-macam hal mesti ada. Hukum adat tu pun kita kata andaian dia kat sini, andaian kat sana, boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sana, boleh jadi maybe, bukan absolutely. Boleh faham saya cakap apa? Ni pasal apa badan besar? Contoh, ni pasal apa kurus keding? Makan kuat tak? Oh, makan kuat. Ni makan tak kuat. Kopi dia tengok habis sebalang. Oh, saja usik sikit. Oh, sikit. Makan tak kuat. Ni nampak kurus kan? Kadang kurus ni belum tak kuat lagi pada orang gemuk. Orang gemuk pun cukup dah badan. Oh, yang kurus ni, hayun. Badan tak gemuk. Nak menunjukkan bukan makanan tu menggemuk kan. Tapi ada satu faktor lain. Tapi yang faktor menggemuk mesti ada. Atas jalan sabab ada. Tapi kerana sabab ni ada, tak gemuk pun. Yang menggemuk tu mesti ada. Tiada lain melainkan Allah. Tu akal. Tu akal waras. Akal tak waras, yang tu yang kita i'tiqad ke makhluk tu. Jadi hukum akal ni dia ialah paling besar sekali bab akidah. Masa kita belajar bab akidah, kita tak beriktikad dengan hukum adat. Walaupun kita buat sabab depan mata kita dengan hukum adat, tapi akidah tak akan letak sama sekali kepada proses adat yang kita buat. Bayang tak?
Kaedah kita mengenal Allah Ta'ala, mentauhidkan la ilaha illallah ni, walaupun kita mempunyai sejuta daya, sejuta keupayaan, sejuta sabab, buhbilah angka ni semua juta-juta dah, mana main ribu-ribu kan. Sejuta sabab, sejuta keupayaan kita buat, orang beriman kata apa? La ilaha illallah, aku ni tukang buat lah. Yang menjayakan ni Allah. Abra'u min hawli wa quwwati, aku lepas diri daripada keupayaan dan kekuatan aku, melainkan semua tu Allah yang bagi laksana. La ilaha illallah, itu orang beriman, itu orang yang ada akal. Orang tak ada akal, tengok kalau aku tak buat tak jadi. Padahal ada je orang lain jadi, ada je orang lain boleh buat. Tengok kalau tak ada kerajaan Malaysia, kalau dulu tak ada kerajaan tu, tak ada elektrik, tak ada air lah kita. Mereka mana ada kerajaan macam Malaysia, ada je elektrik, ada air. Lagi besar elektrik dengan air daripada kita, lagi murah pada kita. Saya cerita apa sikit ni? Sikit lah benda-benda macam tu kan. Yang ni yang menyebabkan ada orang yang bila dia tak faham dalam konteks ketuhanan, tak faham hukum akal, manusia dia akan beriktikadkan kepada adat dan kebiasaan. Kita ada duit senang tak? Ada orang kaya tak senang pun. Ada orang tak ada duit pun tengok senang je, muka senyum je. Menunjukkan bukan duit punca untuk senang. Atas perjalanan biasa memanglah ada duit, dapat juta-juta senang juga, tapi kadang-kadang dapat juta-juta tak senang juga. Nak cerita apa ni? Yang ni senang macam mana? Bukan duit. Senang bukan duit. Bukanlah maksudnya ambil duit buang parit. Bukan. Tu yang nak bagi timbang tu bagi betul tu. Mesti ada akal yang waras, ada hukum adat yang tak dapat tidak kita kena lalui. Yang tu yang juga ada pelajaran dia. Tapi besar kita sekali kita belajar dalam bab ilmu tauhid ni, nak bagi apa? Bagi akal kita waras. Walaupun kita buat sabab, hati kita kepada musabbibul asbab, itu tauhid, itu hukum akal. Lapar makan, dahaga minum air, berpeluh contoh. Dengan berpeluh tu badan segar, badan jadi sejuk, pasal peluh keluar, alhamdulillah. Bukan nasib baik ada air ni, tak ada air ni terhidrat aku, kering kontang aku, mati aku. No, itu tak ada akal. Itu dia beriktikad dengan adat. Ada air, dia selamat. Ada air, dia hidup. Ada air. Itu dia beriktikad dengan hukum adat. Dia bukan beriktikad dengan kita bicara akli. Tak. Dia bukan iktikad dengan hukum akal. Dia iktikad dengan hukum adat. Hukum adat ni, jaga, dia ada bawa bahaya dia. Bahaya tahu mana? Boleh menyebabkan kufur pada orang Ta'ala, boleh menyebabkan syirik pada orang Ta'ala. Yang tu yang kita diajar pelajaran tauhid ni, supaya kita benar-benar faham macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Supaya 24 jam perjalanan hidup kita ni tauhid. Tauhidkan zat Allah Ta'ala, tauhidkan sifat Allah Ta'ala, tauhidkan perbuatan Allah Ta'ala, tauhidkan milik Allah Ta'ala. Kita ni apa? Kita ni makhluk. Lemah. Kita ni berhajat sudut zat kita kepada Allah Ta'ala, sifat kita berhajat kepada Allah Ta'ala, perbuatan kita berhajat kepada Allah Ta'ala, milik kita pun berhajat kepada Allah Ta'ala. Ada orang milik kebun tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak larat nak buat kebun. Makanan terhidang. Pemilik hotel, apa makanan semua ada, semua tak boleh makan. Dia makan ubat dia. Nak menunjukkan apa ni? Nak menunjukkan tu kata nak bagi faham, nak bagi akidah kita betul, pegangan kita adalah ke Allah Ta'ala. Sebab tak boleh ditinggal, pasal kita duduk atas muka bumi ni, dia ada pertaruhan sebab. Macam mana buat tu yang dia sebut, bila nak mengaji akidah, benda besar yang nak dipaham dan bab yang kita kena lihat adalah hukum akal. Pertama sekali itu yang wajib tu.
Wajib ni memang paling besar sekali rujuk dalam bab ketuhanan. Kalau dalam bab keliling kita banyak, kalau kita lihat ni kebanyakannya adalah hukum adat. Kebanyakannya adat. Ada bau tak? Ni bau apa? Bau sampah. Bau ikan ni. Ada orang dia boleh bau. Ikan tenggalan ni. Oh, terror. Ya. Ni boleh bau. Ni apa ni? Ni macam ikan kedera. Ikan kedera masam je ni. Kalau macam ni ikan kedera masam, boleh kena ikan kedera. Yang ni macam sebara. Contohlah. Memang ada orang yang kepakaran itu. Itu pun kena silap. Pakar-pakar pun silap tau. Hukum akal dia takkan silap. Yang tu baru panggil hukum akal. Mesti ada yang bagi kita bau. La ilaha illallah. Itu takkan silap. Dengan sebab ada sesuatu itulah yang menyebabkan kita boleh bau. La ilaha. Itu takkan silap. Dan yang memberi bau kita itu Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Itu takkan silap. Satu bab ketuhanan, rujuk pada Allah Ta'ala takkan silap. Tapi bila rujuk ke makhluk boleh silap. Itu pun insyaAllah pelajaran kita besar. Dan sipir bab ketuhanan pun sebenarnya bukan susah. Ambil je ulama ajar disiplin satu-satu, pegang elok-elok Allah. Cuma atas kita lah nak usahakan dan latihkan diri untuk bawa tauhid tu. Ajaran tauhid sebenarnya bukan susah, insya-Allah. Tambah pula kita zaman kita lah ni dengan apa yang dia berlaku oleh zaman Rasulullah, sahabat tabi'in, tabi'in, tutup guru kita sampailah kat kita ni. Bayang tengok Rasulullah nak terima wahyu berakidah sempurna tu 23 tahun. Kita macam ni. Matan ni macam ni. Untuk faham semua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah belajar terima tempoh dia apa? 23 tahun. Kita belajar ni. Tapi nak khatam lama lah juga kan. Tapi macam ni sikit je. Jadi apa saya nak sebut? Pelajaran tauhid kita telah dimudahkan. Ambil je elok, pakai je elok. Cuma nak pakai itulah kadang. Itulah halangan dekat kita. Zaman Rasulullah dulu benda tak ada. Belum dibuat rumusan. Semua tertanya-tanya, tercari-cari. Nak jumpa pun susah. Dah dapat pula bermacam kerenah. Disiksa di pulau macam-macam. Kita lah ni ambil Islam, tak ada pulau-pulau apa pun. Tak ada siapa nak marah kita buat Islam. Tapi kita pula tak nak pergi cari agama Islam. Kita sendiri, kita tak pedulikan Islam yang kita dapat. Na'udzubillah. Sikitlah sana. Sikit situ. Jadi semua tu apa masalah dia? Pasal kita tak faham apa dia sebenarnya yang mahal dalam kehidupan ni yang Nabi Rasul bawa kita, supaya kita dapat akal waras ni boleh mengenal Allah Ta'ala yang kita dah dimudahkan oleh para ulama dengan kitab yang kita pakai ni, insya-Allah. Kalau saya pergi India tu memang untukku tak pakai kitab pun. Dengar. Sebut satu. Esok pelajaran sambung. Pelajaran bukan lama, setengah jam je. Dan setengah jam pun dia suruh bagi dapat apa benda dia ajar. Cuma setengah jam dia sebut, terjemah setengah jam jadi sejam lah. Sebut cakap urdu tak pun nak faham pun. Tu terjemah. Terjemah tu jadilah sejam. Jadi faham tu dia cerita kita 30 minit je. Tapi dia cerita pati. Telan hari ni. Esok pelajaran ni. Baru kita ada kai. Pasal apa? Dia cerita tu memang pati sungguh. Tak kona sikit pun. Memang macam mana jalan untuk boleh hati ni sedar ke Allah Ta'ala. InsyaAllah. Yang tu yang dia nak bagi definisi sekali lalu. Wajib ni perkara yang akal takkan boleh nak menolak sama sekali. Sekali lalu kalau saya sebut apa dia hukum akal besar sekali. Makhluk mesti berhajat pada pencipta makhluk. Itu hukum akal yang tak ada siapa boleh tolak. Makhluk, atas nama makhluk sempurna. Semua makhluk adalah serba kekurangan. Yang sempurna mestilah siapa yang mencipta makhluk. Itulah dia sajalah yang akan memiliki segala kesempurnaan. Hukum akal tu.
Powernya hukum akal tu. Kalau kita beralih je berpegang kepada selain pada Allah Ta'ala yang kita rasa kesempurnaan, apatah lagi kita rasa kesempurnaan tu pada diri aku, maksudnya tak kena Tuhan. Akal kita tak waras pasal apa? Pasal kita tak boleh ada bergantung dengan Allah Ta'ala, bahkan bergantung dengan diri kita. Bahkan kita rasa orang lain lah bergantung dengan diri kita. Kalau aku tak beri bantuan ni, tak tahulah apa nak jadi dia orang ni. Ada ni menteri apa-apa, seorang tak boleh harap. Aku jugalah tolong orang susah. Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Kalau aku tak main peranan dalam masyarakat ni, tak tahulah masyarakat ni, mati habis kepuluh. Kepuluh habis semua. Ui, apa masalah tu? Akal tak waras. Akal tak boleh mengenal yang sebenarnya, yang sempurna, yang so perfect ialah Allah. Makhluk ni perfect je pun dia lah unperfect. Dan kalau nampak perfect pun, Allah yang dengan limpah kurnia dia bagi kita perfect. Tu aku akan. Faham saya ke apa? Tu besar pelajaran tu, panjang umur jumpa nanti insyaAllah, nak sebut semua. Dan tapi kalau atas sebut prinsip umum lah, satu kaedah besar. Apa dia hukum akal yang kita besar sekali nak pegang? Yang ni akal tak boleh tolak sama sekali. Makhluk mesti serba kekurangan. Allah ni dia ilah, dia Tuhan, dia mesti mempunyai segala sifat kesempurnaan. Takkan ada sebarang cacat celah apa pun pada dia. Makhluk ni asal ni tak ada. Boleh pegang tu pun pada nah. Tu hukum akal very clear. Baik, kalau yang tu wajib. Mustahil pula. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Mustahil ni ialah apa yang tiada dapat digambarkan kewujudannya pada akal. Akal tak boleh menerima kenyataan ni. Yang tu ialah mustahil akal. Apa? Bolehkah manusia, makhluk ni dia tak lemah dia. Makhluk itu sendiri, zat dia sendiri boleh memberikan sesuatu kepada kita. Yang tu mencabar sikit nak faham dia. Macam apa? Kita tu tengok ada duit senang, makan nasi kenyang, betul? Makan lebih ngantuk. Betul ke makan lebih ngantuk? Tak ada lagi makan lebih. Satu makan sepinggan, makan 2 pinggan. Napas nak dia dah. Tambah yang ada penyakit berangkai-angkai tu, try nak makan lebih. Makan pula benda tak boleh makan. Buat teh pula, teh tarik kau punya. Bergaram pula sikit. Macam mana? Lemak biar minum tombak tu. Nak saya nak sebut apa? Dia akan susah nak faham. Yang kata makhluk ni tak boleh membuat satu. Macam mana tak boleh membuat satu? Kan kita lapar, kita makan, kenyang lah. Kita ada dahaga, minum air hilang dahaga. Ada duit senang lah. Dapat kuasa kita boleh buat segala-galanya. Dapat kuasa tak jadi pun. Nak cerita apa ni? Ada benda yang memang perkara tu mustahil. Asal saya nak mustahil apa? Makhluk tak boleh dengan sendirinya. Diri makhluk sendiri untuk makhluk itu dengan by itself, dengan diri dia sendiri untuk boleh memberi sesuatu kepada sesama makhluk. Itu pelajaran besar buat tauhid tu. Makhluk dengan sendirinya tak boleh memberikan sesuatu dengan diri dia sendiri. Sama ada kepada diri kita sendiri, kita ni pun sebagai mana makhluk tu, kita pun tak boleh memberi sesuatu kepada diri kita sendiri sesuatu. Takkan diri kita ni dengan diri kita sendiri ni boleh memberi kepada orang sesuatu? Mustahil. Mustahil kita boleh beri sesuatu kepada seseorang dengan diri kita sendiri. Mana boleh? Diri kita sendiri pun tak boleh memberi sesuatu pada diri kita. Nak kalau hampa demam, hampa bagi hampa baik demam, diri sendiri bagi baik demam, boleh? Kena juga madu ke, batu sauda ke, obat ke, telan je. Kena cari juga benda mati. Sedangkan kita hidup, benda tu mati. Kena telan juga benda mati je. Kita dahaga, boleh tak kita dahaga? Kita nyawa ada akal. Macam ni lah, aku bagi hilang dahaga. Boleh hilang dahaga, boleh? Tak
Tak boleh. Kena ambil juga air, minum. Telan. Dengan kapasiti yang tertentu. Baru boleh hilang dahaga. Kita pun tak boleh bagi hilang dahaga kita. Kena ambil air kat bagi hilang dahaga. Kita pun tak boleh bagi manfaat pada diri kita. Takkan air dengan diri dia sendiri boleh memberikan sesuatu kat kita. Orang di tauhid macam mana? Minum tu. Minum pun bismillah. Aku minum dengan Allah. Apa dia? Allah yang berkehendak aku minum. Dia yang jadikan air untuk aku. Alhamdulillah. Macam mana? Dia yang hilangkan dahaga aku. La ilaha illallah. Nak dapat macam tu lah susah. Apa tak boleh wali-wali. Saya tak dapat lagi. Jenuh kelahi. Cuba nak bagi hadir hati. Tak boleh lagi. Berlakon lah. Maksud saya berlakon ni, ilmu tu ada. Baru latihan. Doa pun doa lah kan. Allah waj'al hadirat wa taqwiyatan li asadana qalban layyina ala zikrika wa syahadatika wa ma'rifatika wa tauhidika waj'alna wa iyyahum min ibadika salihin waj'alna wa iyyahum min ibadika salihin. Doa boleh doa. Tapi kerja yang kita buat tu tak masuk hati. Allah, aku nak bagi rasa Engkau yang kenyangkan aku, ya Allah. Aku tak ada takluk dengan makanan ni. Untuk aku jatuh hati kat makanan ni, makhluk ya. Aku tak boleh rasa lagi macam tu. Aku tak rasa, aku duk rasa makhluk ni macam ada sesuatu lah. Aku tak rasa Engkau yang bagi aku kenyang. Apa nak jadi kat aku ni? Oh, saya sebut saya Mika wali apa? Ya tak lah, itu cabaran. Saya sebut tu pasal bila saya belajar, guru ajar macam tu, tengok dia buat senang je. Ada benda dia cakap tauhid senang je, sambil makan sirih. Sambil makan sirih, cerita tauhid. Dia makan sirih dapat tauhid. Ya Allah. Yang kita ni sampai perit kepala otak. Oh, payah sangat kita ni. Nak kata apa? Yang tu yang kita perlu latihan. Kadang ada ilmu kita boleh hadam lah. Tapi untuk istilahnya cerah akal tu, khas yang sebut mustahil lah. Apa mustahil? Memang betul ke makhluk ni, memang diri makhluk, zat makhluk tak boleh membuat sesuatu dengan diri zat makhluk itu sendiri untuk beri mudarat dan manfaat? Boleh faham saya cakap macam tu tak? Boleh tak? Susah sikit. Fakta tu berat sangat ke apa? Hang faham? Tak faham? Tak biasa dengar kalau benda orang tu ni dia cakap zat sesuatu tak boleh bermanfaat dengan diri dia sendiri. Mau terlihat urat orang kata tahu. Nampak macam faham. Nak tulis pun tak tahu nak tulis apa. Nak tulis apa, nak dobit apa ni. Nak catatan apa. Apa isi penting kan. Dia ni merepek apa, cerita apa. Kenyang, makan nasi, minum air. Pelajaran itu je, pelajaran tauhid je. Itulah tauhid. Ada orang tak boleh hadap ni. Apa benda dah terkebil-kebil. Tambah pula duk dengar tu sambil makan kacang. Duk benak tu saja sebut kita kan. Kita tu kata mustahil. Asal saya sebut makhluk dia takkan duduk martabat Tuhan sama sekali. Tuhan takkan duduk martabat makhluk sama sekali. Mustahil. Nabi Isa makhluk. Boleh tak makhluk upgrade jadi Tuhan? Jadi anak Tuhan? Jadi isteri Tuhan? Utusan Tuhan boleh. Takkan boleh jadi Tuhan. Anak Tuhan, isteri Tuhan, subhanallah. Ataupun makhluk, Tuhan, dia telah rendahkan martabat dia supaya dia jadi macam makhluk. Boleh turun, boleh naik, boleh pergi mari. Ada muka, ada tangan, boleh tak? Mustahil. Ulama dah ajar kat kita disiplin. Satu senang. Ada benda yang kita kadang akal kita pun tak sampai, tapi dengan ulama dah bagi satu disiplin tu, formulasi kita dapat tu, alhamdulillah, memudahkan kita untuk kenal Allah Taala. Cuma nak bagi jatuh dalam hati. Yang tu satu kerja lagi. Yang tu dia perlu latihan, perlu pengamatan, perlu mujahadah, perlu muzakarah, perlu mutalaah, perlu mujalasah, perlu musahabah. Lagi pula apa? Perlu muraqabah, perlu musyahadah. Ada kerja-kerja yang kena buat. Mutalaah, mujalasah, musahabah, muzakarah. Bab ilmu sebut sini. Lepas tu kena ada latihan zikir. Zikir dengan hadirkan istidhar untuk musyahadah ke Allah Taala. Ada ilmu yang apa yang kita bawa, kita faham tu, kena hadirkan hati ke Allah Taala. InsyaAllah panjang umur jumpa.
Yang ni sekadar sekali lalu nak menunjukkan kita belajar tauhid tu yang ulama kita mula-mula didedahkan hukum akal dulu. Tentu Allah Ta'ala dia puji dalam Quran setiap orang yang apa saja keliling dia, kejadian langit, bumi, awan, hujan, panas, senang, susah, binatang, haiwan, tumbuhan, semua tu dia boleh dapat dalil ni semua ciptaan Allah. Allah tak jadikan dia sia-sia. La ilaha illallah. Allah yang jadikan binatang. Tengok pula yang ni kumbang, yang ni ulat, yang ni belalang. Belalang pun belalang kepala panjang, yang ni sesungut panjang, ni badan panjang, ni warna kuning, ni warna hijau, ni warna coklat, warna kuku. Macam-macam pun. Ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Ni semua makhluk. Maka hadza khalqullah, hadza khalqullah, hadza khalqullah. Dia ada disiplin. Ulama ajar sebenarnya cara-cara dan kefiat tu. Cuma kita bila tak belajar, kita tak ada jalan pun nak kenal Allah Ta'ala. Tak ada pun cara-cara kita nak dapat untuk boleh kenal Allah Ta'ala. Kalau kita dapat daripada guru yang boleh tunjuk je ni, sebaik-baik keadaan, hak tu lah sebenarnya. Atau kita dapat guru yang boleh tunjuk kita jalan ke Allah Ta'ala, ni adalah sebaik-baik keadaan, ni adalah sebaik-baik jalan. Baik. Sekali lalu saya sebut apa pun saya mustahil besar sekali nak hafal. Mula-mula kita belajar ni apa? Makhluk takkan jadi Tuhan, Tuhan takkan jadi makhluk. Mudah aja kan. Mustahil Tuhan jadi makhluk, mustahil makhluk boleh jadi Tuhan. Mustahil. Tapi haiwan boleh jadi benda mati boleh jadi batu, boleh jadi kayu boleh jadi haiwan. Satu pula kita tersentak, kayu boleh jadi haiwan. Tongkat ambil besar tak apalah jadi ular. Tu pokok kayu tu boleh jadi haiwan. Pokok kelapa sawit tu boleh jadi haiwan. Nasi tu boleh jadi haiwan. Nasi tu makan kat kita jadi darah, dari darah tu jadi air mani, daripada air mani tu jadi orang lah. Ya. Kita tengok ulama huruf, pandainya ulama kita fikir. Mereka dah melepasi halangan-halangan tu. Panduan memang semua daripada Quran. Tapi kalau sebut Quran sendiri banyak sangat. Gedebak-gedebuk. Kita bukan ahli Quran. Kalau semua hafiz Quran, saya tojah je seorang-seorang. Nak sebut, sambung. Surah mana? Ayat mana? Saya sangkut. Apa saya nak sebut ni? Nak sebut kata kaedah yang diajar dalam Quran oleh para ulama kita dengan kitab yang walaupun sekerdil macam ni, nak mengajar kita untuk menggunakan kewarasan akal ni. Macam mana dengan kita, diri kita sendiri, apa yang ada kat kita, begitu juga alam yang kita tengok, alam bawah, alam atas, dia adalah satu jalan sebenarnya. Dia adalah satu perantara, satu wasilah untuk menyebabkan hadir hati kita la ilaha illallah. Tengok bintang, la ilaha illallah. Tengok bintang yang boleh kenal la ilaha illallah. Tengok bulu roma la ilaha illallah. Macam mana kat kulit bulu roma boleh tumbuh? Kat kuku tak tumbuh bulu roma. La ilaha illallah. Bukan kerja kita. Kenapa tapak tangan ni kulit macam lain, belakang tangan ni kulit macam lain? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Panjang tu nak belajar tu. Panjang umur jumpa. Baik, akal kita dia akan ada dua kemuliaan, wajib, mustahil, itu satu lagi apa? Itu dah dua. Yang ketiga ni, wal jaizu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Kata dia dalam harus ni apa-apa perkara yang sah kewujudan dan ketiadaannya pada akal. Dia sah boleh jadi ada, sah boleh jadi tiada. Maksudnya maybe bunyi putih Makan nasi boleh jadi kenyang? Boleh. Ada nak makan nasi pun lapar lagi, boleh? Makhluk ni apa yang ada kat kita semua harus. Covid ini berapa? 3,000, 4,000. Boleh jadi naik? Boleh jadi kurang? Boleh jadi sembuh lebih daripada yang penyakit baru? Boleh. Boleh jadi angka sampai 12,000. Harus. Yang harus apa? Kat makhluk ni semua harus. Ni kita senang, boleh jadi tak kita huru-hara? Boleh jadi tak kita amar makmun? Boleh. Ni kemarau, boleh tak tiba-tiba je hujan? Harus. Kat makhluk ni apa Allah nak buat kat kita semua harus. Tu pun ada disiplin ni. Umum belajar harus. Kat makhluk ni semua harus.
Nisbah Allah nak buat kat kita semua harus. Apa Allah nak buat kat kita semua harus. Melainkan apa-apa yang memang dah jadi ketetapan Allah Ta'ala, dia tak akan langgar keputusan dia dan ketentuan dia yang dia telah tetapkan di atas keputusan dia sebagai Tuhan. Ni keputusan aku takkan ubah dah. Yang tu dia takkan jadi harus, dia akan jadi mustahil balik. Jadi ini mustahil. Ada pelajaran itu yang kalau kita belajar kita syarah kitab ni panjang lebar lah. Asal matan macam ni, syarah macam ni, hasyiah macam ni. Itu syarah kecil, ada syarah tebal ni, 2 jilid. Hasyiah lah ada macam tu. Nak sebut apa? Pasal nak syarah lagi panjang, faham? Tapi kalau kita baca kitab kecil pun dah faham, biar. Kitab besar tu untuk bagi tambah aksesori je. Dia benda besar ni hak kecil. Benda kecil faham, yang besar insya-Allah senang faham. Pasal dia tangga nak faham hak besar. Kalau hak kecil tak faham, belum tentu boleh faham hak besar. Pasal apa? Dia terlalu luas, takut lemas. Insya-Allah. Ringkas je saya sebut tu. Jadi apa benda yang harus ni? Kak kita ni macam-macam harus. Anda kahwin belum? Tak kahwin ni. Boleh jadi tak kahwin 4? Boleh? Boleh jadi tak lepas kahwin sehari bercerai? Boleh tak? Bukan doa, saya buat contoh keberangkalian. Bukan doa. Boleh jadi anak 50? Ish, anak tikus ke apa? Anak tiri, anak angkat, anak buah, anak murid beribu boleh. Pandai lah ya boy. Pandai. Harus. Boleh jadi tak buka pondok nanti? Boleh jadi tak buka bengkel nanti? Bengkel pasang lantai kayu. Apa cerita ni? Harus. Betul okey boleh berlaku. Budak pondok ramai yang mengaji pondok. Keluar bukan jadi ustaz. Ada jadi engineer ada, jadi kontraktor ada, jadi doktor ada. Ada jadi doktor. Jadi MA ada. Bukan ambil MA. Jadi pembantu hospital lah. Itu pun. Hang dah. Ustaz kan ni? Macam mana hang boleh masuk ini? Dah lah keluar pondok dulu macam ni. Mak suruh ambil SPM lah. Gelebak. Jadi. Tu ke? Yang kita duk pondok tu ada selekeh tu. Sebuah apa ni? Harus. Ada juga yang main pondok tengok dulu berserban berjubah. Tengok jumpa tak kenal lah. Ustaz kenal tak saya? Tak kenal lah. Saya duduk sebelah pondok ustaz tu. Hang lah. Tu terkejut nak mampus tengok. Rambut panjang. Berselekeh. Habis dulu tengok serban jubah putih dulu. Lah ni tak kenal. Ada. Dulu jemaah punya rajin mengaji ni kau duduk depan sekali belakang lutut dengan kita ni. Lah ni. Tu pun bagus juga pasal apa? Mai berjumpa, tanya. Ustaz kenal tak saya? Tu kira yang tu walaupun dia buah tapi dia tahu tempat dia pernah belajar dia tu. Selalu pondok macam tu ada istimewa dia tu. Allahu. Saya nak sebut apa ni? Harus benda tu boleh ubah. Tengok itu Tok Wan itu kan. Dia pun tak tahu dia boleh jatuhkan kerajaan dia. Saja saya buat misal harus. Siapa pernah fikir boleh tukar kerajaan dalam masa yang begitu singkat? Betul? Dalam keadaan dia duduk gah ni. Pup. Pup naik. Pup tukar balik. Pup. Boleh tukar? Boleh. Jadi yang boleh menukarkan segala-galanya siapa? La ilaha illallah. Atas perjalanan sebab. Buat sebab bodoh pergi mengaji, lapak pergi makan, gelap pasang lampu, tengok tu plaster pergi licin, katok-katok tu jangan pakai belantan tu kopang nak katok air dalam gelas, straw pakai hos mesti masuk keluar tu. Nak dah bagilah munasabah. Saya nak cerita tu peraturan sabab musabab. Kita ada peraturan tu yang kena belajar dalam masa yang sama. Macam mana hati apa? La ilaha illallah. Inilah pepatah ulama. Kita belajar tauhid ni, kuku akal satu, sabab musabab satu. Nak cerita apa? Jasad kita berhubung dengan makhluk, buat seproses sabab musabab, tapi hati ni sentiasa berhubung dengan khalik makhluk. Itu tauhid kita. InsyaAllah kita belajar kemudian nanti. Panjang umur jumpa. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu. InsyaAllah situ dulu. Ada soalan?
Kaitan salam menari itu kan. Dia kata di mana katanya makruh selawat tanpa wasallim, sedangkan hamba perhati Tuan Guru juga menyebut selawat tanpa wasallim. Ya ke? Kan selawat dalam tahiyat juga tidak ada wasallim, mohon pencerahan. Dulu kot saya sebut tak ada salah, kadang dia terlajak sebut dengan tahiyat tu. Kalau sekarang, kalau tadi ke saya sebut tu, potong sampai post balik kat saya yang mana saya sebut tak sebut wassalam tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Aku tak perasan saya sebut wassalam tu kan. Kalau orang lain memang ada Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma Muhammad. Kadang selawat pun tak jelas apa dia sebut. Tu suku. Memang ada makruh pasal perintah Quran sebut sallu alaihi wa sallimu taslima. Antara yang telah di keputusan yang ulama sebut, bila datang dengan waw ni dia yaqtadi taghayyur, sallu alaihi wa sallimu, maksudnya kamu berselawat dah dan salam dah. Dan saya telah buktikan kita sebut Nabi Muhammad alaihi salam pelik kan. Maksudnya sebut salam je, semua selawat tak ada salam. Yang tu mungkin kita tak pandai, kita tak kerti nak rasa galat dia tu. Tapi kalau perhati selawat salam ulama semua ada. Di atas soalan tahiyat kita, tahiyat akhir tak ada salam, tu pun tak perhati juga. Dalam salam ada, dalam tahiyat akhir ada salam, cuma salam dia duduk di awal. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ada uslub macam tu. Yang tu yang kita tak perasan, kita tak kerti nak ambil hukum tu. Assalamu alayka maksudnya doa sejahtera atas kamu, wa ala ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalimah syahadah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam dah tak ada. Maksud apa? Salam dah ada depan. Jadi ada tak salawat? Ada. Ada tak salam? Ada. Jadi dalam tahiyat ada salawat dan salam. Di atas kita baca selawat dan salam Ibrahimiyah macam tu, yang itulah yang menyebabkan kita baca tak ada salam. Maksud apa? Kita punya selawat tanpa kita ambil dengan disiplin ilmu yang betul. Baca selawat, baca 100 kali, kita pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makruh. Kalau buka kitab-kitab fiqh kita, memang ulama kita sebut lama lah. Ulama kita syarahkan hadis Quran khasnya yang ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu, selawat dan salamlah kamu atas nabi taslima. Memang jelas disebut oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mengatakan menunggalkan salam saja ataupun selawat saja atas Nabi Muhammad SAW adalah makruh. Bila makruh ni dia maksudnya tak sempurna. Tak sempurna. Dia taklah haram, tapi bila makruh Allah Ta'ala perintah kita ada selawat dan salam, tapi kita bagi selawat je tak ada salam. Jadi kita dah tercicir satu, sedangkan kena combine dua-dua. Itu kot sekali lalu sebut. Rasa saya jawab soalan tu. Lain. Kalau setengah atas pendapat ulama yang kata ini adalah makruh, tak dapat fadilat selawat. Rugi. Memang ada pendapat yang kata tak makruh. Janji selawat, salam tu yang tu afdal kata dia. Lagi afdal kalau ada salam. Kalau selawat saja pun dah hasil selawat. Tapi dia bukan pendapat kuat. Kaedah kita nak beramal cari pendapat yang paling kuat sekali, tak ada siapa lain yang kata. Itu saya ngaji Tok Guru ajar nasihat. Itu satu. Memang di atas kaedah jumhur yang kata ada makruh ni, kalau kita selawat dalam keadaan ada makruh, maksudnya tak hasil fadilat selawat. Tak hasil. Okey. Jadi rugi tu rugi. Rugi. Bila kita buat dengan sempurna, kadang-kadang kalau muhasabah sikit, antara rugi tu apa? Padahlah selawat selama ni macam tak ada apa-apa je. Contoh. Satu selawat itu kalau sebut sekali lalu macam itulah. Kalau ada apa-apa ke tak ada apa-apa ke, hukum macam tu. And macam mana pun kalau kita nak ambil atau pendapat yang ringan yang dia kata dengan selawat saja tak ada salam pun tak apa. Saya dah sebut tadi kan, kaedah tutup guru ulama kita ajar, kita al-khuruj minal khilaf mustahabun. Masuk keluar pada khilaf ni maksudnya ada ulama kata boleh dengan selawat tak ada salam. Ada ulama kata kena ada selawat dan salam. Tak ada selawat dan salam, selawat saja tanpa salam makruh.
Buat apa nak biarkan dalam keadaan makruh? Keluar daripada makruh tu, sebut satu selawat yang tak ada siapa pun kelahian kita. Bahkan memang hak itulah nanti sebab untuk menyempatkan ada sesuatu. Yang sebab itu dapat rahmat dapat besar daripada Allah Ta'ala. Saya lalu sebut itulah. Kalau ada lah itulah, kalau saya sebut bahas hadis yang banyak. Kalau adalah hadis Nabi dia sebut man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa selawat kat aku sekali, Allah Ta'ala memberi rahmat atas dia 10 kali. Hadis tu sebut apa? Selawat aja, tak ada salam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa selawat atas aku sekali, Allah Ta'ala bagi rahmat atas dia 10 kali. Tak ada salam pun. Nak bahas hadis, tak reti disiplin, jangan nak semak. Yang tu hadis, ayat Quran tadi nak campak mana? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Panjang kalau nak kelahi tu. Itu yang memang ada bahas, tapi atas kesimpulan rumusan macam mana? Biarlah ada selawat dan salam. Itulah sekali lalu. Saya tak suka bahas macam puak-puak tu duk sebut hadis Quran dia. Ambil je hukum fiqh yang ulama dah sebut. Bahas boleh, tapi kena tak ke mana. Kita pula atas matlamat kita nak beramal. Cari amalan yang tak ada siapa kelahi yang kita buat ni. Memang selawat kita adalah yang terbaik. Yang ni adalah selawat yang memang tak ada siapa pertikaikan selawat yang kita buat tu. Yang boleh jatuh ada hukum makruh pasal kita datangkan selawat dan salam. Ya, betul lah. Kaitnya tu tak tadi dalam penjarakan soft solat. Sebab ramai di kalangan kita yang tak pergi senang Jumaat sebab dia faham Wajib merapatkan saf tu. Ada antara benda tu bid'ah, antara yang sekarang kita perlu saya bulan. Yang ni yang kata kena belajar hukum fiqh ni. Merapatkan saf atau hukum yang dah siap sunat. Kalau bahas hadis memanglah ada hadis dapat sumpah lam terlawat jawab qasam. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Ada lam muwatta'atun li jawabil qasamil mahzuf. Kalau kita belajar bab hadis dalam tertib ilmu nahwu apa, lam tu lam disediakan untuk jawab bagi satu sumpah yang dibuang. Tak disebut lapan sumpah, tapi dia lam sumpah nama je. La in syakartum la azidannakum, maksudnya li izzati wa jalali la in syakartum la azidannakum. Dipanggil lam muwatta'atun li jawabil qasamil mahzuf. Tu panjang nak cerita tu kan. Tapi nak cerita memang ada hadis-hadis sebut itu, tapi atas kesimpulan merapatkan saf sunat. Bukan nak meremeh dia, nak sebut hukum kan. Bila kena penjarakan sosial di atas PMK peraturan apa saja kena saman lah apa-apa satu hai. Patuh jelah sekejap. Ikut je. Tapi jangan dengan sebab merenggangkan saf itu tak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat fardu. Kita pula mustautin, memang dipanggil untuk sembahyang Jumaat. Katalah itu kan. Kita memang ahli 40 pun dipanggil sembahyang Jumaat, memang boleh pergi sembahyang Jumaat. Tambah pula memang tak ada halangan pun untuk pergi sembahyang Jumaat. Tapi kita tak nak pergi sembahyang Jumaat disebabkan ada penjarakan sosial sembahyang jauh. Tambah pula dapat fahaman bid'ah katanya. Itu bid'ah. Bid'ah sesat. Daripada aku buat benda sesat, baik aku tak pergi sembahyang Jumaat. Oi, nanti Zat. Jangan orang ikut kepala otak sendiri. Ambil pekah tu senang. Merapatkan saf sunat. Menjarakkan tu ada makruh. Kalau ada helah, ada keharusan. Ada keharusan. Macam orang patah kaki, dia tak boleh, dia kena letak kon situ. Kau jangan main sebelah aku ni. Saat aku sembahyang, aku terajang kau. Kaki aku tak boleh bengkok. Contoh kan, dia kena letak tu. Jadi penjarakan yang terpaksa dibuat, itu cerita orang tak boleh bengkok kaki tadi kan. Ni katalah dengan peraturan kerajaan apa saya kena saman lah. Peraturan ni mana ada saman-saman lah kan. Masuk mahkamah terus kan. Kena reman lah, masuk penjara terus kan. Tak tangkap masuk bala kan. Apa saya nak sebut ni. Jadi di atas ada undang-undang dan peraturan yang ketat gila macam tu, patuhlah Sat. Tapi jangan tak sampai tak pergi sembahyang Jumaat. Jangan tak pergi sembahyang berjemaah. Kalau ada tempat-tempat yang boleh pejam mata buat je, pandai-pandai lah, elak-elak sendiri kan. Tapi kalau kena saman, sendiri tanggung lah. Sendiri kena ingat. Mak saya selalu dia sebut pepatah macam ni. Melayu makan pengat, sendiri kena ingat. Dia ambil mana saya tak tahu. Mak saya pandai mereka, pepatah-patah Melayu ni kan. Melayu makan pengat, sendiri kena ingat. Sendirilah kena ingat. Jadi kalau nak tak penjarakan sosial di tempat kita premium persendirian surau ke apa kan, siap cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Pepatah Melayu pun tak lulus. Apa nak jadi ni? Okey, itu cerita sikit itu ya. Nak cerita apa ni? Kena hati-hati ya.
Tambah kena saman ribu-ribu, kena masuk penjara, tak kena pasal. Itu satu hal. Jadi taklah dengan penjarakan sosial tu tak pergi sembahyang Jumaat. Tak betul kaedah. Itu yang lagi ada 2 orang duk berlari tu. Seorang tu yang sama dengan saya. Sama dengan saya. Dekat nak sama dengan saya nama dia. Seorang tu yang pokok Arab Syria yang saya tiru dia tu. Allah yang kata. Dia duk berlari 2 orang tu. Isu tu lah. Isu tu kalau pekah alamak. Mai satu kapal pun kelari. Pelik orang ni. Satu kapal kelari. Setiap saya cakap macam tu lah sikit kan. Tapi saya nak cerita apa? Kalau hukum pekah kita dah kena jarak-jarak lah. Dah macam tu kan. Kalau tu saya sebut lah tadi apa-apa tadi. Jangan dengan sebab itu meninggalkan sembahyang Jumaat. Pasal sembahyang Jumaat wajib. Fardu ain atas lelaki yang mustatin. Mukim mau kena pergi sembahyang Jumaat. Jangan dengan sebab penjarakan sosial tu di atas terfaham yang ni bid'ah ni sesat, masuk neraka, aku tak nak masuk neraka, aku nak pergi sembahyang, aku sembahyang seorang, hari Jumaat pun buat sembahyang Jumaat masuk neraka. Wah apa? Yang tidak pandai yang buat hukum. Jaga sikitlah. Jadi saya komen macam itulah dalam isu masalah penjarakan sosial dan meninggal sembahyang Jumaat, itu juga meninggalkan sembahyang Jumaat. Tak. Kalau nak, kalau buat macam ni, kalau tak setuju dengan penjarakan sosial tu, pergi dulu sembahyang dengan masjid dengan jarak-jarak yang ada. Balik rumah sembahyang pula dengan bini dan anak-anak yang tak boleh pergi sembahyang masjid tu, yang bawah umur 15 tu, sembahyang rapat-rapat. Dalam rumah kan rapat-rapat, sembahyang ulang sekali lagi di masjid sembahyang fardu, balik rumah sembahyang ulang, di masjid jadi makmum, di rumah jadi imam. Buat macam tu. Dan tak puas hati. Memang ada suruhan macam tu ke? Ada? Memang suruh macam tu. Dan memang antara kaedah yang disebut oleh tuturu dan para ulama kita, kalau nak jaga sembahyang dengan keluarga, itu kaedah dia. Pergi sembahyang di tempat berjemaah yang umum dulu. Tambah pula kita ada tugas sebagai imam, datang kuasa, apa-apa semua. Kita pun salah seorang daripada komuniti masyarakat orang besar untuk kita jadi pemimpin masyarakat kat situ. Keluar untuk bermasyarakat, balik rumah sembahyang jemaah dengan anak bini. Apa-apa lah. Tak payahlah penjarakan sosial. Takkan makan nasi apa-apa, sembahyang jarak-jarak. Nak ada mengap berotak apa. Jadi nak bagi sembahyang apa-apa di rumah. Tu memang boleh buat. Cuma soal, ada rajin ke? Mau sembahyang lagi sekali. Yang tu lah pula kan. Itu kot. Sekali lalu. Jangan sampai tak pergi sembahyang Jumaat dengan sebab penjarakan sosial. Yang tu kena bagi peringatan besar. Ramai yang saya jumpa. Orang tanya masalah, khas pun ada. Tak adalah. Yang tanya saya ada sekali, iaitu sekali seorang tanya itu. Yang lain admin dah selalu kena tanya macam-macam. Apa saya nak sebut, sampai ada faham macam tu. Kelahi pun ada. Saya tak setuju. Pada saya pergi sembahyang Jumaat ni sia-sia. Wow, saya tetap pemandangan saya tak akan pergi sembahyang Jumaat. Datang benda mencarakan sosial ni adalah bid'ah. Allah Ta'ala akan paling hati kita, berpecah belah satu sama lain. Wow, hebat. Pekah lah dia. Ni sunat, ini fardu. Jangan tinggalkan fardu dengan sebab sunat. Sekali lalu pekahnya itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. وافتح لنا باب المعرفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأذكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن